Assalamualaikum, selamat pagi. Diucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. Diharapkan anda semua sihat. 15 Januari 2021, salam Jumaat buat semua. Kepada mereka yang mungkin hari ini berehat dan juga bekerja di rumah. Jadi selamat pagi kepada kalian daripada kami Faria On dan juga saya Marsila Hassan. Assalamualaikum. Hari ini hari ketiga, masuk hari ketiga kita menjalani PKP dan pastinya ramai yang work from home sekarang ni, sebab kalau pagi tadi kita pergi nak pergi kerja pun traffic tak ada. Rumah saya tak ada, rumah Faria tak ada. Rumah saya dekat je, dah sampai. Dah sampai. Okey, dan kita hari ini bukan berdua je. Kita ada di sana. Dengar kata pagi tadi tersekat. Katanya rakan kita ni tersekat dengan sekatan jalan raya. Alhamdulillah, nasib baik saya sampai juga terpekerja. Assalamualaikum semua. Betul, saya tersekat tadi. Berapa lama? Selama 40 minit. 40 minit di sekatan jalan raya, keluar daripada Bukit Jelutong menuju ke NKVE. Ya Allah, saya risau betul. Banyak kereta lah. Dia banyak kereta, tapi apa yang saya nampak tu dia bila kita melalui sekatan jalan raya tu, pihak polis tu cek satu persatu. Macam sebelum ni mungkin masa PKPB mungkin dia tidak seketat inilah. Seketat sekhusus macam tu. Tapi sekarang ni setiap surat tu akan dilihat sehelai-sehelai. Jadi itu punya masa. Jadi ini peringkat bagi anda semua yang mungkin 30% warga kerja yang kena ke ofis dan pejabat dan sebagainya. Ini antara perancangan perjalanan anda untuk memulakan hari anda supaya boleh ke tempat kerja sekiranya perlu. Dan kita fahamkan setakat semalam disebut oleh pihak berkuasa kan. Yang di sekatan jalan raya untuk rentas negeri sebelum ini mengambil langkah seperti ialah memberi nasihat dan sebagainya, tapi mula semalam no more. Dah tak ada, dah tak boleh berlembut lagi, dah tak boleh nak bertolak ansur lagi, kerana kita tahu pentingnya selama 2 minggu PKP ini dijalankan adalah untuk kita sebenarnya mengurangkan rantaian pandemik COVID-19 dan kita harapkan rakyat Malaysia semua sama-sama kita bekerjasama supaya kita tidaklah, kalau tak ada keperluan untuk keluar rumah tu, tak perlu keluar rumah dalam masa 2 minggu. Kita tak naklah tempoh PKP ini berlarutan untuk berbulan-bulan lamanya. Ini adalah tempoh masa yang sangat-sangat, orang kata, crucial kepada kita semua. Apatah lagi semalam statistik menunjukkan ini antara catatan yang tertinggi untuk statistik harian COVID-19, iaitu 3,337 kes. Kalau 3 hari yang lalu kita rasa itu yang paling tinggi, iaitu 3,309 kes. Tapi semalam ini adalah statistik yang sangat memuncak diperlihatkan dan lebih membimbangkan dan menyedihkan juga jumlah kematian turut naik, iaitu 15 kematian semalam sahaja, bayangkan. Jadi inilah yang dikatakan tanggungjawab kita untuk mematuhi segala SOP yang telah diberikan selama 2 minggu masa yang sangat-sangat tegang ini. Dan semalam juga dicatatkan di Selangor angka kes positif yang paling tinggi, iaitu sebanyak 1,036 kes dan diikuti di Johor sebanyak 460 kes. Kita lihat semakin banyak pertambahan angka positif COVID-19 dan kalau kita lihat juga kan sebenarnya semalam di daerah di kawasan-kawasan negeri-negeri di sekitar Semenanjung Malaysia ini hanya Hulu Terengganu sahaja yang mencatatkan zon hijau. Yang lainnya semuanya merah dan juga kuning. Ini agak membimbangkan. Lebih-lebih lagi kita sekarang dalam usaha untuk melandaikan lekuk pandemik COVID-19 dan bila melihat situasi sebegini, runsing. Adakah ini PKP yang diadakan ini sudah cukup untuk kita memutuskan rantaian pandemik COVID-19? Kita harap agar anda, sesiapa sahaja menonton sekarang ini, jangan ambil enteng walaupun kita pernah melalui PKP 1.0, kita masuk 2.0, jangan kita ambil enteng kerana pada ketika ini 70% kes positif yang berjumlah lebih 2,500 kes adalah berasal daripada negeri-negeri di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi kita difahamkan juga bagi negeri lain pula PKPB, PKP dan sebagainya, rasa yang kita selamat kerana kalau sekiranya terdapatnya lonjakan kes ataupun kluster-kluster baru setumpuk-setumpuk di kawasan PKP ini boleh dijadikan sebagai PKP. Jadi tolonglah kita jangan melupakan segala yang kita lalui sebelum ini kerana ini pastinya tempoh yang sangat kritikal untuk kita sama-sama melandaikan lekuk COVID-19. Kita teruskan dengan perkongsian di halaman akhbar. Saya mulakan dulu. Okey, silakan. Saya mulakan di berita harian ini berkenaan dengan inisiatif Bantu Rakyat Belanjawan 2021 ditambah baik. Dikatakan di sini, Kementerian Kewangan sedang dalam proses membincangkan dan membuat kajian bagi penambahbaikan belanjawan 2021 susulan pelaksanaan semula PKP pada Isnin dan juga pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal
adalah Shah Selasa lalu. Dan menterinya, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata usaha dibuat kerajaan termasuk menambah baik inisiatif ini. Di halaman ke-7 ada dikongsikan juga satu peringatan buat semua. Bagi anda yang akan menerima bantuan ini, dinasihatkan agar rakyat berhati-hati dengan pihak yang mengambil kesempatan untuk menipu bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan. Kerana ini antara yang diperlihatkan sindiket penipuan. Ada yang menyasarkan rakyat-rakyat bagi mereka yang layak menerima bantuan daripada kerajaan ini. Jadi tolonglah, kita memang dah melalui tempoh yang sukar, tahun yang memang agak kritikal daripada segi kewangannya. Bila kita menerima bantuan seperti ini, ada pula anasir-anasir yang ingin mengambil kesempatan. Jadi tolonglah jangan mudah terpedaya, jangan mudah percaya. Setiap sen dan kewangan anda perlu perhalusi dan melihat bagaimana anda boleh menyalurkan kepada saluran yang halal dan sepatutnya. Itu di halaman yang ke-7 Berita Harian. Dan seterusnya saya nak kongsikan pula di Harian Metro hari ini mengenai hentikan sekejap, restoran diminta tutup operasi ketika waktu solat Jumaat, dan perinciannya ada di halaman ketiga, di mana di sini pengusaha restoran khususnya kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP diminta untuk hentikan urus niaga ketika solat Jumaat bagi menghormati kemuliaannya. Dan ketika PKP tahun lalu, isu ini ada dibangkitkan, tetapi masih lagi ada pengusaha yang tidak mematuhi arahan tersebut, dan biarpun dihadkan jumlah jemaah, ini tidak bermakna yang tidak berpeluang untuk menunaikan solat Jumaat tersebut boleh bebas untuk bergerak. Jadi mereka sepatutnya menghormati waktu itu dengan tidak berada di luar kedai, berada di kedai dan sebagainya. Hari ini pun kita tahu kan hari Jumaat, dan diharapkan kepada anda semua yang tidak berpeluang untuk solat Jumaat itu, kerana kita tahu terdapat beberapa limit untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini dan dalam tempoh PKP ini, dan diharapkan kepada yang tidak boleh solat Jumaat itu, hormati waktu ini, jangan berada di kedai, jangan berada di luar dan sebagainya. Solatlah di rumah. Betul. Baik, kita nak bawa ke NST pula. Ini di halaman ke-12 berkenaan dengan amaran cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak. Sikit saya bacakan. The Malaysian Meteorological Department has issued an orange alert weather warning with a continuous heavy rain expected in Sabah. Ini membabitkan di kawasan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan sehingga hari ini. Kemudiannya juga amaran kuning diberikan, iaitu akan berlakunya hujan yang sangat lebat di Sarawak. Ini membabitkan di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, dan begitu juga di Kudat di negeri Sabah. Pada masa yang sama juga, amaran cuaca ini turut diberikan, katanya akan berlaku hujan lebat bermula esok hingga hari Ahad nanti, iaitu di beberapa kawasan di Bintulu, Miri dan Limbang di Sarawak. Manakala di Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan dan di beberapa lagi kawasan di Labuan. Jadi kena maklumlah juga bahawa cuaca sekarang ni tidak menentukan. Jadi dalam kita berdepan dengan COVID-19 ini, kan kita tahu bahawa sebelum ni kan kalau dulu COVID, elok sesuainya cuaca yang panas kan untuk mengurangkan semua ini. Tapi bila kita berada dalam keadaan yang sejuk, yang lembap, jadi perlulah kita ambil tindakan juga untuk menjaga apa yang perlu dijaga untuk kita berdepan dengan COVID-19 ni. Betul. Kadang-kadang setiap hari tu kita lah kan, bila kita balik pejabat, amalkan minum air limau suam. Oh, okey. Limau suam tu setiap hari sebab kita tahu itu antara yang dapat membantu juga. Mungkin itu antara yang patut kita amalkan dalam, mungkin kita berusaha, kita tak tahu. Mungkin. Saya nak kongsi sikit lah kalau boleh, di sikit masa macam adik saya, dia berada di kawasan Sarawak di Kuching, di kampung nombor 3. Bukan saja dinaiki air, tapi apa yang dia menjadi kerisauan adalah ada buaya kat sebelah sungai-sungai tu. Dia adik saya risaulah juga. Tapi bagi anda, kawasan-kawasan di mungkin Sabah Sarawak ni mungkin agak yang terpencil itu, ini antara faktor-faktor lain yang perlu anda kira alertkan pihak berkuasa lah sekiranya mempunyai antara ancaman-ancaman yang lain pula. Baik. Tadi Marcel ada menyentuh berkenaan dengan bagaimana kita perlu menghormati hari Jumaat ini kepada mereka yang tidak berpeluang untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi kita nak bersama dengan Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Tuan Haji Ajib Ismail. Kita menghubungi beliau melalui panggilan video untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan mungkin adanya SOP solat Jumaat dan fardu ni kan ketika PKP ni terhad kepada berapa orang dan sebagainya. Hello, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat Tuan Haji. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dengan MHI pada pagi ini. Baik.
Tuan Haji, okey, mungkin boleh terangkan sedikit berkenaan dengan SOP yang telah dilaksanakan. Mungkin beberapa negeri lain SOP-nya kan. Jadi untuk di wilayah Persekutuan ini, bagaimana untuk menunaikan solat Jumaat maupun solat fardu di masjid-masjid terdekat ni? Okey, terima kasih kepada MHI. Jadi untuk makluman semua di TV3 pada PKP ini Kepala Peduli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung telah pun memperkenan bagi solat Jumaat di tiga-tiga wilayah iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan telah diperkenan jumlah jemaah tidak melebihi 30 orang bagi solat Jumaat. Solat Jumaat dibenarkan di 89 masjid, 123 surau Jumaat dan 125 surau diberi kebenaran solat Jumaat khusus bagi masa PKP, PKPB dan PKP. Dan bagi solat fardu hanya dibenarkan tidak melebihi 5 orang terdiri daripada jawatan kuasa, masjid, surau Jumaat dan juga surau. Dan untuk makluman kita juga memberikan peluang kepada pemandu Grab, pemandu taksi, e-hailing dan juga musafir untuk menunaikan solat di mana-mana masjid dan surau Jumaat. Kita beri ruang khusus untuk mereka ini menunaikan solat bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Ini antara peranan yang dimainkan oleh masjid dan surau Jumaat, dan Jawi merealisasikannya dengan bekerjasama dengan semua masjid, surau Jumaat dan surau di wilayah Persekutuan. Baik. Tuan Haji, bila cakap berkenaan dengan hanya 30 orang sahaja yang diberikan untuk menunaikan solat Jumaat ini, mungkin ramai tanya, adakah seperti dulu juga pemilihannya kena daftar awal ke ataupun boleh datang siapa cepat dia yang dapat berpeluang untuk menunaikan sekali ke, bagaimana? Okey, berdasarkan kepada perbincangan kita dengan pengurusi masjid, surau Jumaat, maknanya pengurusi masjid dan surau Jumaat mempunyai budi bicara untuk melaksanakan semua sistem yang ada, sama ada pendaftaran lebih awal ataupun mereka ini membuat jemputan kepada anak-anak karya secara penggiliran. Dan ada juga mungkin di surau diri Jumaat ataupun surau yang diberi kebenaran untuk solat Jumaat, mereka walk in tetapi tidaklah melebihi 30 orang. Jadi ini paling penting pada kita sebab ketika PKP ini beberapa SOP kita wujudkan, antaranya ialah SOP solat Jumaat dan juga solat fardu, SOP akad nikah, SOP ziarah tanah kuburan Islam Raudatul Sakinah dan juga SOP pengurusan jenazah yang dikaitkan dengan COVID-19 dan juga tidak dikaitkan dengan COVID-19. Ini antara beberapa SOP yang kita buat khusus untuk PKP ini. Baik. Tuan Haji, mungkin boleh kongsikan kepada kami juga mungkin antara aktiviti ataupun tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Jawi ketika PKP ini. Okey, terima kasih. Untuk makluman semua masyarakat di luar sana, Jawi Food Bank antara salah satu daripada cawangan yang ada di bawah bahagian pengurusan masjid telah pun mengambil inisiatif, walaupun kami tidak boleh memberikan bantuan keluar merentas negeri, tetapi kita telah pun mengadakan satu program yang saya rasa boleh memberikan impak yang tinggi membabitkan masjid. InsyaAllah pada pukul 10.45 ini kita akan menghantar misi bantuan ke Pahang dengan sebanyak 25 tan beras, 5,000 kampit beras. Kita hantar ke Temerloh Pahang dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Pahang. Ini adalah hasil kerjasama masjid-masjid dan juga Jawi Food Bank. Dan mudah-mudahan dia akan memberi manfaat. Ini misi yang kedua setelah 11 hari bulan hari itu sebelum PKP. Kita dengan kerjasama Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah telah pun menghantar bantuan pelbagai beras, lepas tu susu, tepung, pampers, kan plekat, telepon dan juga semua berjumlah 150,000. Dan misi yang ketiga insya-Allah pada 19 bulan 1 hari Selasa kita akan hantar pula ke Kelantan sebanyak 5,000 kampit dan juga lebih kurang 25 tan dengan lori trailer. Dan keseluruhan sepanjang seminggu ni kita Jawi Food Bank dengan kerjasama masjid-masjid telah pun menyumbang lebih kurang 275,000 ke Pahang dan juga Kelantan sebagai bukti keperhatian masjid-masjid dan juga Jawi terhadap rakan di negeri yang lain yang ditimpa bencana. Baik. Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak. Kami doakan moga misi murni ini akan dipermudahkan hendaknya, insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita bersama dengan semua untuk kita membantu orang yang susah. InsyaAllah Allah akan menolong kita kalau kita menolong orang lain. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan Haji, iaitu Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, merupakan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dalam kita berdepan macam-macam dugaan ini kan, inilah dia bagaimana kita menghulurkan tangan kepada mereka yang memerlukan. Baik, selepas ini kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan banjir
Ini nanti Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dulu mengenai jumlah mangsa banjir di negeri yang terlibat seperti yang dikemas kini di laman sesawang portal bencana NADMA, di mana terdapat 4 negeri yang masih dilanda banjir, iaitu di Johor, Pahang, Sabah dan juga Sarawak, di mana di Johor 245 keluarga dipindahkan melibatkan sebanyak 784 orang ke pusat PPS, dan seterusnya di Pahang melibatkan 2,324 keluarga melibatkan sebanyak 7,841 keseluruhan mangsa, dan di Sabah sebanyak 197 keluarga melibatkan mangsa perpindahan adalah sebanyak 807 mangsa, dan di Sarawak 988 keluarga melibatkan 3,642 mangsa. Dan kita difahamkan bahawa banjir gelombang ketiga yang melanda Kelantan pada 4 Januari lalu telah pulih sepenuhnya berikutan cuaca yang baik dan juga tiada hujan selama beberapa hari di negeri terbabit. Itu sedikit perkembangan banjir seperti yang dikemas kini di laman sesawang portal bencana NADMA. Dan selepas nanti kita akan mengetahui juga berkenaan dengan perkembangan terkini banjir di Sarawak kan. Tadi kita dah kongsikan juga maklumat bagaimana nanti berlakunya hujan lebat di negeri Sabah dan juga Sarawak. Nanti seketika bersama dengan Sofia akan menghubungi pihak berkuasa Bomba untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan itu. Juga nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan kita ada perkongsian menarik mengenai mangsa COVID-19 di PKRC, dan juga kita juga ada perkongsian mangsa COVID-19 yang sudah sembuh. Itu sebentar lagi, dan pastikan anda terus menonton kami untuk mengetahui mengenai perkongsian-perkongsian menarik ini. Kita nak berehat seketika, sekembali nanti di MHI. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan, dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain, seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Kembali semula dalam MHI, baik kita nak kongsikan ini berkenaan dengan tinjauan yang dilakukan oleh pihak berkuasa Polis Diraja Malaysia. Kita tahu bahawa sekarang ini kita berada dalam gelombang ketiga berdepan dengan COVID-19. PKP dilaksanakan sehingga 26 Januari. Jadi pastinya kita nak tahu juga sejauh mana Sekatan Jalan Raya dilaksanakan, di kawasan mana dan sebagainya, keadaan semasa. Jadi ini tinjauan udara yang dilaksanakan oleh pasukan gerakan udara PDRM bersama dengan wartawan MHI Nur Hidayah Hanafi. Kita sama-sama saksikan laporan yang telah disediakan.
berikutan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan semula. Pada hari ini, saya bersama dengan Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia PGU PDRM akan membuat pantauan di beberapa lokasi PKP untuk melihat bagaimana kadar pematuhan orang ramai terhadap arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Operasi Gerakan Udara kali ini diketuai oleh Superintendent Muhammad Fairuz Jamil dan dibantu oleh ASP Muhammad Firdaus Rosli. Tinjauan pada kali ini diterbangkan dari Pengkalan Udara Subang sekitar 6.30 petang. Seterusnya, kami membuat pemantauan ke Melaka, bandaraya bersejarah, antara negeri yang turut melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan kuasa 800 watt, lampu terakabim A800 akan dipancarkan ke darat ketika pemantauan dilakukan pada waktu malam. Sekarang saya berada 1,800 kaki di udara dan sekarang ini saya bersama dengan pihak PDRM sedang membuat pantauan di salah satu kawasan yang dikenakan PKP iaitu Melaka. Dan dari pengamatan saya, keadaan di sini agak terkawal dan pada jam 8 malam sebelah tadi, saya melihat kebanyakan di kedai-kedai yang berada di sini juga sudah mula tutup daripada beroperasi. Setelah hampir 2 jam saya berada di udara untuk membuat pantauan di Ibu Negara dan juga Melaka, kini kembali lagi saya ke Ibu Negara untuk melihat keadaan di bawah. Dan saya boleh katakan rata-rata rakyat Malaysia dan kawasan yang dikenakan PKP ini sebenarnya kebanyakan daripada mereka mematuhi arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Antara fokus pemantauan untuk memantau keadaan lalu lintas dan juga pematuhan rakyat dan juga penduduk yang terlibat di kawasan PKP. So apa yang kita boleh lihat tadi, keadaan lalu lintas agak lengang dan terkawal. So boleh dianggarkan pematuhan hampir menyeluruh lah daripada penduduk dan juga rakyat. Sebab pemantauan kita meliputi waktu siang dan kemudian terus ke waktu malam. So kita menggunakan terakabin, apa-apa yang kita tengok mencurigakan. Kami ada komunikasi dengan anggota di bawah. So kita akan kena pasti lokasi, kawasan dan masa. So kami akan salurkan pada anggota yang bertugas di bawah lah. Mengambil peluang ini untuk menasihatkan orang ramai untuk sentiasa mematuhi SOP dan juga saranan daripada pihak kerajaan supaya kita dapat melandaikan COVID-19 ni daripada terus mencanak naik. Moga dengan pelaksanaan PKP ini kita boleh dapat melihat penurunan dan juga kerjasama daripada orang ramai. Indahnya. Telah pun mengikuti operasi pemantauan bersama Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia untuk melihat bagaimana kesan pematuhan PKP setakat ini. Alhamdulillah kita melihat jalan lengang yang kosong. Kita mengharapkan agar ini
mampu diteruskan kerana kita difahamkannya kita dah melalui tempoh yang sangat panjang dan tentunya kita melihat antara ialah pematuhan ini yang perlu diteruskan sampai ke bila-bila. Baik, kita ada banyak lagi perkongsian sebenarnya dan selepas ini kita difahamkan terdapatnya salah satu mungkin situasi banjir yang sangat mengejut di kawasan Sabah dan Sarawak dan kita difahamkan banjir pada ketika ini di Sarawak adalah sesuatu yang boleh dikategorikan sebagai luar biasa dan kita ingin berhubung dengan seorang penguasa yang akan memberikan sebanyak gambaran bagaimana situasi di sana. Saya percaya sudah pun berada di talian pada ketika ini. Kita bersama dengan salah seorang daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan difahamkannya keadaan yang sukar ini membolehkan ramai lagi, banyak lagi usaha yang perlu daripada seluruh agensi di seluruh negara untuk memastikan keselamatan di sana. Dan bersama kita menerusi panggilan video, kita bersama dengan penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Haji Khairuddin Dirahman Elias Husaini, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak. Selamat pagi Tuan. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana meluangkan masa. Tuan, mungkin memberikan kita sedikit sebanyak gambaran bagaimana situasi banjir di sana. Ini telah pun dikatakan sebagai luar biasa dan semakin teruk kita melihat ramai yang terkesan pada ketika ini. Mungkin berkongsikan berapa ramai mangsa dan berapa banyak kawasan yang terjejas, Tuan. Okey, kalau kita lihat dari segi keadaan banjir di Sarawak, sebenarnya keadaannya tidaklah seperti mana yang digambarkan, diviralkan dalam video lah. Kebanyakan apa yang telah dilaksanakan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di mana sebelum ini kita dah mesti maklum bahawa berdasarkan kepada maklumat Met Malaysia dan juga Air Hydro lah, air pasang surut, kenaikan air dan juga ni kita telah melaksanakan beberapa siri simulasi dan of course lah cabaran kita pada kali ini adalah di mana kebanyakan orang ramai mangsa mempunyai telefon. Mereka juga melaporkan dari pandangan mata mereka. Dan bila mereka melaporkan dari pandangan mata mereka, laporan-laporan yang tidak berapa jelas ini menggambarkan bahawa bencana ini terlalu merisaukan. Tapi kita lihat fenomena ini adalah macam biasalah, macam sebelum ini, cuma kegusaran ialah dicampur dengan COVID-19. Itu yang menjadi kerisauan kita sebab penjarakan sosial dan pusat pembinaan sementara ini perlulah diperbanyakkan untuk kita memastikan. Sebab rondaan, pemantauan telah kita buat dan kita rasa berdasarkan kepada keupayaan agensi penyelamat, Bomba, APM, Polis dan agensi lain, kita masih berada dalam situasi boleh mengawal insiden ini. Cuma yang agak merisaukan seperti mana saya tekankan tadi adalah apabila ramai pemberita-pemberita yang dilantik sendirilah, makna menggunakan handphone mereka berkongsi sudut-sudut penceritaan yang agak boleh menjatakan keadaan panik di kalangan masyarakat. Ini yang berlaku di Sarawak, pertama kali di bahagian Kuching, bahagian Sibu dan Miri. Baik, itu yang perlu kita fahami juga ya, yang kita semudah-mudahnya mempercayai segala apa yang telah pun dikongsikan dalam media sosial. Terima kasih kerana memberikan kita sedikit sebanyak gambaran sebenar di sana. Dan ada juga yang sangat khawatir dengan keadaan perubahan iklim cuaca. Dikatakan air pasang besar dan sebagainya. Adakah ini yang berlaku di Sarawak ini adalah semata-mata perubahan iklim sahaja ataupun terdapat faktor lain, Tuan? Okey, kita lihat sebab dia dalam tempoh sekarang lah, kegusaran paling tinggi di kalangan masyarakat adalah COVID-19 dan dicampur pula dengan kenaikan air, itu air pasang pada tempoh yang sama juga berlakunya hujan lebat. Di mana hujan lebat ini kalau kita taburannya dengan perbandingan tahun lepas tidaklah berapa ni, tapi bila berlaku serentak, itu yang menjadikan keadaan panik. Dan tetapi apabila kita melihat dari segi persiapan yang telah kita buat, pemantauan dan juga beberapa persediaan, apa yang saya lihat pemantauan yang saya buat semalam bersama pegawai saya dan juga laporan di lokasi tidaklah begitu seperti mana tadi, tidaklah begitu mencemaskan. Baik. Cuma kita mengharapkan masyarakat dapat memberi kerjasama kepada pihak agensi penyelamat, bekerjasama dalam mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Baik. Tuan, kita juga difahamkan semalam terdapatnya mungkin sedikit sebanyak masalah di salah satu pusat pemindahan sementara iaitu di Taman Malihah
kucing di Dewan Taman Maliha. Mungkin Tuan nak perincikan sedikit sebanyak, kerana ini mungkin antara kali pertama kita dengari di Sarawak sendiri yang PPS dinaiki air. Bagaimana keadaan di sana setakat ini, Tuan? Okey, kita dah semalam dah buat pindahan lokasinya sebab berdasarkan kepada kes-kes sebelum inilah kawasan yang telah kita kena pasti dan watakkan untuk pusat pemindahan sementara ini adalah kawasan yang selamat. Tetapi oleh kerana kemungkinan taburan hujan pada masa tersebut di kawasan tersebut dan juga kemungkinan berlakunya sekatan laluan air keluar dan itu berlakunya banjir kilat di kawasan tersebut. Tapi benda perkara ini dah diambil tindakan. Baik. Dan bila dikongsi perkara ini dengan masyarakat tadi, bendanya banyaklah komen-komen netizen yang mempertikaikan kenapa benda ini berlaku. Sebab ini perkara yang di luar daripada jangkaan kita. Sebab berdasarkan kepada maklumat yang kita awal yang kita dapati, PPS yang kita watakkan adalah PPS yang selamat daripada kenakan banjir secara biasalah. Tapi inilah banjir kilat berdasarkan oleh kerana taburan hujan yang begitu tinggi di tempat tersebut. Ya, kita doakan proses pemindahan mangsa ke pusat pemindahan seterusnya berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali, Tuan, kalau dikongsikan sedikit sebanyak persiapan lain mungkin kerana kita difahamkan cuaca yang tidak menentu ini akan berpanjangan sehingga ke hari Ahad ini. Dapat komen berkenaan persiapan, Tuan? Okey, berdasarkan kepada kes 2-3 hari inilah kita lihat bahawa dari tahap kerjasama yang diberi oleh masyarakat, pertama kali membantu pertama kali dari segi panduan kita sebelum, semasa dan selepas. Dan kebanyakan apa yang terlihat adalah komuniti di Sarawak ni cuba melihat bahawa advokasi yang kita buat sebelum, semasa dan selepas banyak membantu sebenarnya dalam kes ini. Pada semalam kita buka lebih kurang, Bomba bantu buka lebih kurang 19 PPS melibatkan 340 keluarga. Dengan keupayaan logistik dan aset kita ni, Bomba dalam keadaan biasa kita boleh memberi perkhidmatan yang terbaik, tapi dengan integrasi daripada semua agensi-agensi APM dan juga pengurusan bencana negeri, kita dapati bahawa perkara ini boleh kita tandangi dengan baik dengan syaratnya. Kerana kunci utama dalam apa juga kita nak buat pelaksanaan adalah impak ataupun mempunyai persediaan mencukupi ialah macam mana kita menghadapi banjir. Persediaan kita sendiri, mana individu sendiri. Sebab kerja dah letak estate perkara-perkara. Cuma yang pentinglah komuniti sendiri, individual yang terlibat untuk membuat persediaan mereka. Itu akan banyak membantu atau mengurangkan impak yang boleh kita jangka dalam masa banjir. Sebab COVID-19 isu yang cukup besar, mana penjarakan sosial dan juga isu sanitasi, dan juga inilah merupakan satu cabaran yang baru. Dan kita ada keluarkan 2 garis panduan oleh NADMA dan kita ada 4 PTO, Perintah Tetap Operasi diguna pakai oleh anggota penyelamat untuk memastikan bahawa isu COVID-19 ni dapat diterangi semasa kita mengendalikan mangsa-mangsa banjir. Ya, itu antara persiapan kita sendiri sebagai rakyat tempatan juga kena ambil iktibarlah untuk mengetahui segala perancangan COVID-19 dan juga menghadapi banjir ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan meluangkan masa memberikan sedikit sebanyak gambaran penuh pada ketika ini. Semoga dipermudahkan dan keadaan Tuan dan juga anggota di sana kekal selamat sepanjang panjang operasi menyelamatkan mereka di sana. Terima kasih, Tuan. Sama-sama, alhamdulillah. InsyaAllah. Itulah dia penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Haji Khairuddin Rahman Layas Husaini, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak. Itu antara yang boleh kita perincikan sedikit sebanyak keadaan di sana. Semoga anda yang berada di Sarawak dan juga Sabah kekal selamat dan pastikan anda mengetahui di manakah PPS berdekatan dengan anda. Baik, kita akan bersama dengan Marcella Hassan untuk perkongsian seterusnya. Itu dia, kita harapkan semoga urusan mangsa-mangsa banjir di Sarawak dipermudahkan, dan jika anda tinggal di kawasan yang berisiko dinaiki air, pastikan anda buat persediaan yang sepatutnya. Baik, saya nak kongsikan sedikit kepada anda yang mahu membantu mangsa-mangsa banjir. Anda boleh membantu dengan menyalurkan sumbangan kepada tabung bencana NSTP Media Prima. Anda boleh salurkan sumbangan anda ke akaun Maybank 5141 0532 0757 seperti yang tertera di kaca TV sekarang. Baik, kita nak berehat seketika dan kembali nanti kita akan bersama Sofia mengenai perkongsian mangsa COVID-19 di PKRC. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia hari ini.
Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan mendekati seorang individu, salah seorang yang telah pun berada di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah, lebih dikenali sebagai PKRC. Bagaimana perkongsian beliau setakat ini yang kini berada di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Kelantan, dan menerusi panggilan video. Kita bersama dengan Encik Mahathir Ibrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua. Terima kasih Encik Mahathir kerana meluangkan masa. Encik Mahathir pada ketika ini telah pun disahkan positif dan kini berada di PKRC di Kota Baru, Kelantan. Mungkin Encik Mahathir nak kongsikan sedikit sebanyak bagaimana keadaan Encik pada ketika ini dan hari keberapa berada di sana? Saya sekarang berada di HRPZ ni sudah masuk hari yang ke-6. Dan Alhamdulillah keadaan kesihatan saya semakin baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah mendapat rawatan di HRPZ ini. Telah pun masuk hari ke-6 dan Encik Mahathir nampak ialah cergas saya boleh lihat dari sini. Mungkin Encik Mahathir nak kongsikan sedikit sebanyak mungkin rentetan kejadian sebelum Encik Mahathir dimasukkan ke dalam PKRC ini, mendapat simptom tertentu ke? Adakah mereka membawa Encik Mahathir daripada rumah ke PKRC ke? Bagaimana prosesnya perjalanan sebelum ini? Saya mulai demam, rasa sakit-sakit badan dan hilang selera makan lebih kurang seminggu yang lepas. Lepas tu saya dibuat swab test pada hari Sabtu yang lepas, 9 hari bulan. Dan pada 11 hari bulan, tak silap saya pada hari Senin, saya telah disahkan positif COVID-19. Baik. Jadi pada petang itu juga saya telah dibawa ke Hospital Tumpat pada peringkat awalnya untuk dikuarantinkan di sana. Tapi memandangkan saya ada seorang ibu yang sudah tua, yang sudah uzur, ditempatkan di HRPZ. Jadi saya memohon untuk ditukarkan ke HRPZ ini untuk menjaga ibu saya. Jadi saya sekarang ini berada di HRPZ ini bersama dengan ibu saya yang juga positif COVID. Bagaimana keadaan ibu setakat ini? Juga semakin berasa pulih seperti Encik Mahathir ke bagaimana? Keadaan ibu saya nampak masih letih dan mengikut doktor malam tadi ada sedikit gangguan pada paru-parunya. Paru-parunya agak lemah dan perlukan kepada rawatan untuk paru-paru, dan doktor sekarang telah memberi antibiotik untuk ibu saya. Baik. Kita mendoakan agar keadaan ibu Encik Mahathir semakin lama semakin pulih dan semoga kita melihat simptom yang lebih baik dalam masa 2-3 hari ini. Baik, mungkin Encik Mahathir sendiri yang berada di pusat kuarantin ini kan boleh memberikan sedikit sebanyak gambaran bagaimana mereka di sana, bagaimana layanan ataupun rawatan yang diterima. Apakah mungkin situasi untuk makluman semua yang mungkin tidak tahu bagaimana situasi yang bagi mereka yang berada di pusat kuarantin ini? Cik Mahathir? Ya. Saya dengar. Baik. Sebab baiknya semua baik ya di sana, keadaan di pusat kuarantin itu tidak sesak dan mungkin doktor pun sentiasa memantau Encik Mahathir. Encik Mahathir masih berada di talian atau tidak? Tak apa, kita akan cuba hubungi sebentar saja lagi. Kita difahamkan ini antara, ialah kita ingin memberikan gambaran bagi anda semua. Ini antara yang perlu dilalui bagi mereka setiap pesakit COVID-19 yang positif untuk melalui proses ini supaya mereka dapat diasingkan di pusat kuarantin dengan keadaan yang paling bersih sekali. Baik, Encik Mahathir masih berada di talian bersama kita. Baik, ya, Cik Mahathir, mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyaklah bagaimana setakat ini dah masuk hari ke-6, adakah semua okey? Bagaimana rentetan setiap hari itu bagi Cik Mahathir? Adakah banyak berjumpa dengan doktor dan sebagainya di sana? Ya, setiap hari, setiap pagi doktor akan masuk, jumpa, pertama sekali cek tekanan suhu, dan yang keduanya cek tekanan darah kita. Baik. Untuk tengok sama ada demam ataupun tidak.
Begitu juga ambil darah juga dilakukan oleh doktor setiap hari. Dan Jadi, ya. pastinya sebelumnya Cik Mahathir dah telah pun mengambil langkah pertama, swab test yang pertama. Yang swab test yang seterusnya pada hari yang keberapa tu, Cik Mahathir? Hari yang ke-8. Hari yang ke-8. Okay, lagi 2 hari dah ni? Mungkin itu hari yang ke-8. Baik. Sekarang hari yang ke-6. Lusa lah hari yang ke-8. Baik. Untuk sektor yang kami keluar. Kita doakan segalanya dipermudahkan. Semoga keadaan Cik Mahathir dan Ibu juga akan beransur pulih. Kita melihat Cik Mahathir bercakap dengan penuh semangat juga pagi ini. Terima kasih kerana meluangkan masa memberikan kita sedikit perkongsian lah bagaimana Cik Mahathir berada di sana di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19. Terima kasih. Okey, sama-sama. Itulah tadi kita berbincang dengan Encik Mahathir Ibrahim, Syurga Pesakit COVID-19 yang pada ketika ini berada di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Kelantan untuk memberikan gambaran bagaimana beliau dan ibunya berada di sana untuk sesi kuarantin. Kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak perkongsian hanya di Malaysia hari ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, dijangkiti wabak COVID-19 mungkin akan menjadi satu mimpi buruk dan ingatan itu akan kekal buat selamanya. Mungkin itu yang dirasai oleh pasangan suami isteri yang dijangkiti virus COVID-19 ini. Seperti yang kita akan kongsikan sebentar lagi, perkongsian bersama sepasang suami isteri ini yang pernah dijangkiti COVID-19 dan alhamdulillah sudah sembuh sekarang ini. Dan untuk itu, hari ini kita nak dengarkan sedikit perkongsian pengalaman daripada Encik Muhammad Zahiruddin Arifin dan juga Khairul Nursaidatul Firdaus Al-Husna Khairul Amin. Mungkin sudah bersedia di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Bagaimana keadaan sekarang? Okey, keadaan sekarang kami sudah pulih sepenuhnya. Simptom-simptom pun semua sudah hilang. Jadi difahamkan bahawa pada 30 Disember tahun lalu yang mula-mula sekali yang mendapat simptom adalah Encik Zahir. Jadi adakah simptom itu berterusan ataupun seketika sahaja? Okey, pada 3 bulan tu saya demam panas. Saya demam panas, sakit badan, sakit kepala semualah. Dia punya simptom tu sama macam demam denggi. Okey, so pada 3 bulan tu saya ingatkan saya demam selama 4 hari. 4 hari, so saya ingatkan saya ni demam denggi. Tapi masuk hari keempat tu saya mula hilang dera rasa dan juga dera bau. So pada hari kelima tu saya dapat
satu call menyatakan saya adalah salah seorang kontak rapat kepada salah seorang pesakit COVID-19. Pada 5 hari bulan juga saya dan juga isteri terus ke klinik untuk membuat swab test. Okey, tak kala dikabarkan positif COVID-19, bagaimana berhadapan dengan situasi tersebut? Okey, mula-mula terkejut. Mula-mula keadaan dia agak panik. Tapi bila dapat nasihat daripada doktor, doktor nasihatkan untuk terus kuat dan konsum vitamin C untuk kuatkan imun sistem. So kami mengikut apa yang dicadangkan oleh pihak klinik lah. Dan difahamkan Puan Sai ketika dilaporkan positif COVID-19 itu sudah mengandung 5 bulan. Jadi bagaimana ketika itu sudahlah mengandung 5 bulan, lagi terkena positif COVID-19 pula. Kekuatan mental ketika itu bagaimana? Okey, mula-mula saya memang agak terkejut lah sebab saya kan mengandung 5 bulan kan. Sebab saya dengar banyak sangat cerita-cerita tentang ibu hamil yang efek dengan COVID-19 ni, banyak yang cerita-cerita yang menakutkan kan. And then saya lah positifkan diri sebab saya simptom saya tak terlalu banyak. Saya tak ada demam. Saya cuma ada batuk dan juga hilang dari bau dan rasa je. Jadi sakit yang lebih daripada itu pun tak ada juga. Alhamdulillah saya memang tenaga saya masih ada. Saya masih rasa sihat lah tentu. Jadi saya macam rasa lega juga. Jadi mungkin Encik Zahir dan juga Puan Sai boleh kongsikan sedikit pengalaman ketika di kuarantin. Okey, kalau tanya ramai orang, ramai yang takut untuk masuk ke pusat kuarantin. Okey, sebenarnya pusat kuarantin ni tempat yang selesa, ada aircon, kemudahan semua lengkap, makan pun cukup. Alhamdulillah kita boleh jumpa kawan-kawan baru dekat sana. Macam saya masuk pusat kuarantin di Maib Serdang dan isteri saya sebabkan dia high risk, dia mengandung, dia dimasukkan ke pusat kuarantin di Hospital Sungai Buloh. Dan pengalaman Puan Sai sendiri ketika di kuarantin tu bagaimana? Mengandung lagi ketika tu? Okey, dekat sana saya keadaan saya memang sangat-sangat selesa sebab saya dijaga oleh nurse dan juga dimonitor oleh doktor lah. Setiap hari diorang akan buat check up lah untuk, sebab saya dalam satu ward tu semua ibu-ibu hamil. Jadi senang untuk doktor dan juga nurse untuk buat check up ibu-ibu hamil ni pada setiap hari lah. Makanan semua sedap, makanan okey. Layanan daripada doktor dan nurse juga sangat baik lah. Jadi mungkin Encik Zahir boleh kongsikan dari mana dapat jangkitan COVID-19 ni? Okey, sebenarnya saya pun tak pasti daripada mana saya dapat sebab tiba-tiba saya demam dan saya dapat tahu saya adalah salah seorang kontak rapat. Bila saya dapat tahu saya kontak rapat, barulah saya ambil tindakan seterusnya untuk pergi buat swab test. Jadi mungkin sedikitlah yang terakhir sekali nasihat daripada Encik Zahir dan juga Puan Sai kepada orang ramai di luar sana yang masih lagi, mungkin ada yang ingkar lagi PKP, tak jaga, tak patuh SOP dan sebagainya. Nasihat sebagai individu yang pernah dijangkiti COVID-19 ni, mungkin sedikit kata-kata daripada Encik Zahir dan juga Puan Sai. Okey, apa yang saya boleh nasihatkan, sekarang ni kita kena patuh kepada SOP, sentiasa pakai mask, jaga jarak sosial sebab sekarang ni COVID di mana-mana. Okey, sebab ramai kawan-kawan saya yang tak ada simptom pun boleh dijangkiti COVID-19. Yang mana ada simptom tu, alhamdulillah kita boleh tahu. Tapi ramai juga yang tak ada simptom tapi dapat tahu dia adalah pesakit positif COVID-19. So dekat sini sangat bahaya dan kita kena cepat putuskan rantaian COVID-19 ni supaya tidak merebak lagi
dekat negara kita ni. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Zahir dan juga Puan Sai kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Kita harapkan Encik Zahir dan juga Puan Sai akan terus kekal sihat insya-Allah. Baik, itu peringatan kepada anda semua supaya sentiasa patuh SOP supaya kita dapat mengurangkan penularan virus COVID-19. Kita nak berehat seketika dan sekembali nanti kita akan bersama Ratu Bowling Negara Shalin Zulkifli. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, Fariha. Kalau tadi seperti sebelum kita berehat tadi, saya dah janjikan kepada penonton kita bahawa kita ada eksklusif hari ini bersama Shalin Zulkifli. Pasti siapa tak kenal Shalin Zulkifli, 28 tahun telah menabur bakti dan juga jasa yang sangat besar buat negara dalam sukan tampin ataupun bowling ini. Dan minggu lalu kita mendengar bagaimana berita yang penuh emosi juga kepada peminat-peminat ataupun sukan negara kita tentang persaraan Shalin Zulkifli. Jadi mungkin kita nak bersama dengan beliau. Berada sekarang ini panggilan video Shalin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Baik. Sihat hari ini ya? Alhamdulillah sihat. Ya. Shalin, kita sangat-sangat terujalah bersama dengan Shalin kan. Pastinya dulu masa Shalin bergiat dalam sukan bowling ini sukar juga sebab Shalin sibuk dengan latihan, dengan pertandingan yang dilaksanakan peringkat dunia juga. Jadi bila kita mendengar tentang perkabaran persaraan ini, mungkin apa sebenarnya yang membuatkan Shalin rasa ini adalah masa yang terbaik untuk melaksanakan ataupun melakukan keputusan ini untuk mengundurkan diri mewakili negara? Sebenarnya dah beberapa tahun jugalah saya merancang untuk bersara, tapi saya cuma belum tentukan tahunnya. Tapi selepas tahun lepas saya, sebab selalunya style saya macam, sebab saya tahu time saya nak sampai dah untuk bersara. So saya tiap-tiap tahun saya renew kontrak dengan diri saya sendiri. So selalu permulaan tahun tu saya akan tanya, okey, macam mana badan saya boleh tahan ke, saya masih ada passion ke dan sebagainya. So selepas tahun lepas, kerana lately ni dalam 5 tahun ni saya memang banyak injury. So sebenarnya setiap kali saya pergi ke kejohanan besar, saya memang ada injury. Even masa saya menang di kejohanan Asian Championship pun saya ada injury, di SEA Games KL pun saya ada injury. Cuma saya tak bagi tahu siapa lah. Cuma siapa fizio saya, doktor saya, teammate saya, coach saya tahu. So selepas beberapa tahun ni saya rasa macam badan saya makin lama dia cakap dengan saya lah, dia tak tahan. So saya berbincang dengan suami saya dan kami setujulah. Dia bersetuju, dia cakap okey tak apalah, you bersara lah sebab kadang-kadang sakit lah sampai training pun sakit. So saya rasa badan saya cakap okey lah, cukup-cukup lah tu 28 tahun. Baik, Shalin, 28 tahun Shalin dalam dunia bowling ni. Bila agak-agaknya mula-mula sekali Shalin menceburi sukan bowling ni? Memang ketika umur saya 9 tahun. Seperti siapa yang minat, yang follow kerjaya saya selama ni, memang saya ketika saya umur 9 tahun, saya memang berkecimpung dalam sukan bowling. Pada waktu tu saya bukan main sukan bowling saja, semua sukan di sekolah pun saya main, netball, volleyball dan sebagainya. Tapi selepas saya 12 tahun, masuk form 1 tu, saya berbincang dengan bapa saya dan kami pilih untuk sukan bowling menjadi fokus utama saya. Kerana kita tengoklah, sebab tak tengok kalau nak join athletics, saya pun pendek. So tak boleh pergi jauh. Tapi dalam sukan bowling ni dia jenis yang macam
jenis yang lebih kepada close skill sport dan dia memang memang ada peluang untuk saya menjadi juara dunia. So kami fokus kepada sukan bowling. Seorang kata living legend, seorang yang dikenali bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia juga, dan mengambil langkah mengambil persaraan ini pada tempoh yang agak sukar bagi seluruh rakyat dunia ketika pandemik. Adakah Shalin pernah memikirkan ini antara a very big risk atau risiko yang agak besar juga bagi kerjaya ataupun kelangsungan hidup selepas ini, Shalin? Yeah, actually it's a very big risk yang saya ambil sebab bila saya bersara, saya akan kehilangan pendapatan. Macam kat MSN pun saya tak, sebab kontrak kita renew every year. So bila saya bersara sekarang, memang saya tak akan ada, saya akan kehilangan punca pendapatan lah. Tapi saya rasa, pada saya rasa macam saya dah memang janji pada saya, bila saya rasa macam dah time tu saya memang kena buat lah sebab tak macam no point saya ada di situ tapi kalau saya tak boleh bagi 100% dalam hati saya. So I was willing to take that chance. Saya rasa insyaAllah rezeki tu ada kat mana-mana. Just saya kena rajin je untuk cover whatever I've lost. But it won't be fair juga pada saya kalau saya still nak stay on and makan gaji buta tapi hati saya tak ada kat situ. Lebih baik saya bagi peluang tu pada junior-junior yang ada kat sana yang tunggu nak naik ke pasukan elit, supaya mereka ada peluang untuk bermula dengan bermula lebih awal lah. Janganlah tunggu saya dah sara 4-5 bulan dan baru nak start. So at least sekarang kalau dia mula dari sekarang, dia boleh catch up mana yang dia boleh dari segi training atau teknik. So by the time kami boleh menyertai kejohanan, mereka dah almost taklah ketinggalan sangat berbanding senior-senior mereka yang lain. Baik. Shalin, bila kata karier ni daripada 28 tahun yang lalu kan, lepas tu banyak dah sebab anda telah mengukir sejarah dunia juga kan menerusi sukan ini. 74 pingat di peringkat senior, manakala ada 5 kali olahragawan kebangsaan telah diunduli oleh Shalin sendiri. Jadi bila dah bersara ni kan, ini pastinya berita yang sangat emosi diterima oleh yang ada di sekeliling Shalin. Tapi bagaimana dengan diri sendiri pula Shalin? Kita kadang-kadang sebab baru minggu lalu, jadi di peringkat awal ni kadang-kadang kita pun macam menafikan ke kan proses itu. Bagaimana? Pada saya rasa Alhamdulillah, memang saya rasa sangat bertuah lah sebab saya dapat menyumbang dari segi sukan kepada rakyat Malaysia, kepada negara, dari segi kemenangan pingat saya sebab medal-medal saya sebab saya rasa setiap seorang perlu memberi sumbangan kepada negara. Itu merupakan salah satu sumbangan saya kepada negara. Saya rasa sangat bersyukur diberi peluang untuk menang untuk negara. Tapi masa sebelum saya buat keputusan tu, malam sebelum saya buat keputusan, saya memang macam beberapa malam sebelum tu saya macam risau jugalah. Saya pun macam betul ke nak buat kan dengan pandemik ni semua. Tapi saya rasa sebab tahun lepas kita pun ada banyak kita melalui PKP dan sebagainya. So in a way dia membantu saya juga untuk menghadapi persaraan ni. Tapi saya memang sedih lah masa hari yang saya bagi tahu teammate, sebab saya nak bagi tahu teammate dan coach saya semua dulu. Sebab tu kalau tengok saya hanya buat PC pada hari Jumaat sebab saya nak bagi tahu teammate saya dulu sendiri. Jurulatih saya, pihak MSN, semua yang main peranan yang penting pada saya dahulu sebelum saya beritahu pihak media lain. So memang sedih lah, kami semua nangis. Teammate saya pun nangis. Masa saya beritahu, dia orang terkejut lah sebab saya tak pernah cakap dengan siapa pun. Dia tahu saya pernah hint dekat mereka yang saya akan bersara tapi dia tak tahu bila. So bila saya dah decide tu, saya bagi tahu dan dia macam terkejut lah. Kenapa? Ya, sebab tak ada tournament apa kan. Saya cakap, saya rasa ni bukan masa yang bagus untuk saya berhenti bersara sebab saya rasa saya nak buat banyak lagi benda dalam hidup saya. Antara salah satunya sambung belajar insya-Allah, dan ada berapa lagi lah benda yang saya nak lakukan sebelum saya dah terlalu tua.
Baik kan, pastinya pelbagai reaksi yang diterima bukan sahaja daripada kalangan ahli-ahli sukan dan sebagainya, tapi masyarakat di luar sana juga pastinya terkejut dengan berita persaraan yang dikabarkan oleh Charlene sendiri. Jadi mungkin reaksi Charlene ketika tatkala membaca banyak tweet-tweet daripada peminat sukan bowling ni yang Charlene nak bersara. Banyak juga Charlene. Actually, alhamdulillah saya memang tak sangka lah macam dapat reaksi macam ni sebab yelah saya tahu macam ramai orang memang appreciate, hargai apa yang Charlene dah lakukan, kemenangan Charlene untuk negara, tapi kadang bila you tak tahu impact yang you ada terhadap orang lain sehingga benda macam ni berlaku. Alhamdulillah saya dapat tahu macam setengah orang hanya lepas dia dah meninggal kan baru dia tahu betapa orang appreciate kita, apa yang telah kita lakukan, the difference that we try to make. Tapi alhamdulillah macam saya bersara dan saya dapat bacalah dari social media Charlene dan media lain juga saya dapat baca, tengok terharu sangat yang banyak orang perasan, notice the effort yang Charlene put in untuk naikkan sukan bowling, untuk naikkan jalur gemilang. So memang terharu, ada yang setengah tu kelakar juga, ada setengah terharu. Tapi best lah baca sebab bukan selalu kan bersara sekali seumur hidup je dalam sukan. So alhamdulillah saya rasa memang sangat terharu dan bersyukur. Baik, itu dia reaksi daripada orang ramai. Ialah kan kita sebagai dah lama kita melihat Charlene dalam sukan bowling ni tiba-tiba dikabarkan nak bersara, pastinya terasa sedih untuk kita semua peminat sukan bowling. Baik, kita nak saksikan dahulu visual yang telah disediakan. Mari sama-sama kita saksikan visual itu. It's time for the World Cup Finals of 10-pin bowling, the most prestigious trophy in all of the sport. To reach this final against Zulkifli from Malaysia, the 18-year-old who's been the absolute star of the week. Charlene Zulkifli sememangnya nama yang tidak asing lagi dalam arena sukan bowling. Berusia 42 tahun, Ratu 10-pin bowling negara ini dianugerahkan sebagai olahragawati kebangsaan sebanyak 5 kali pada tahun 1994, 1996, 1997, 2001 dan 2002. Pemain yang dilahirkan di England pada 28 Mac 1978 mula mewakili Malaysia pada tahun 1993. Namanya melonjak naik setelah memenangi emas trio dan all events dalam Tamasya Sukan Asia di Hiroshima, Jepun pada tahun 1994. Charlene kemudiannya menambah koleksi pingat emas di 2 Tamasya Sukan Asia iaitu di Busan, Korea dan Doha, Qatar pada tahun 2002 dan 2006. Sepanjang pelibatan mewakili negara, Charlene telah mengumpul 74 pingat di peringkat senior, menjuarai 3 kejohanan dunia iaitu 2003 di Malaysia, 2007 di Mexico dan 2017 di Las Vegas, Amerika Syarikat. Charlene dinobatkan sebagai juara wanita pertama World 10-pin Masters di England pada tahun 2001 untuk acara emas individu, bertiga dan berpasukan Sukan C di Kuala Lumpur. Made the last 8. So enthralled by this. Can she keep it going again? Yes! Oh, this is awesome. Selain itu, Charlene Zulkifli menduduki ranking ketiga dunia dalam kalangan pemain bowling wanita pada tahun 2017. Tidak dinafikan, bintang berharga sukan bowling ini bukan sahaja mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia, malah turut memberi inspirasi kepada peminat sukan bowling negara. A phenomenal performance from Charlene Zulkifli. Itu dapat kita saksikan satu bingkisan kecemerlangan kerjaya Charlene Zulkifli dan pastinya seluruh dunia termasuklah mungkin semua yang bukan sahaja peminat bowling tetapi peminat sukan secara sebesarannya memang mengenali dan menyanjungi segala perjalanan kerjaya yang dilakukan oleh Charlene. Bagaimana Charlene merasa melihat video tersebut? 28 tahun melihat Charlene sebagai seorang individu pun membesar dalam sukan ini dan pada ketika ini di peringkat persaraan. Adakah satu perasaan yang macam yang Charlene akan kembali
pada satu hari nanti? Mungkin sebagai coach, mungkin sebagai seorang yang mencari bakat-bakat baru dan sebagainya. Pernah terlintas tak, Charlene? Sebenarnya pertama sekali bila saya tengok video tu memang terharulah. Sebab pun ada juga sebab bila tengok daripada saya kecil kan. Saya kecil sampai sekarang penglibatan saya, seluruh kerjaya saya dalam video klip tu. Tapi menjawab soalan Sofia tadi, saya dah memang dah lama saya membantu sukan bowling di peringkat akar umbi sebab saya bermula daripada 10 tahun lepas, 15 tahun lepas saya memang dah ada persiapan untuk persaraan lah. Saya ada jadi konsultan untuk pasukan Sukma Selangor, bowling Selangor. Saya dah pernah jadi head coach untuk Sukma Selangor juga, untuk 3 Sukma. Dan saya juga ada membuat coaching dan beberapa benda lain jugalah. Dan saya juga sekarang bukan pembantu Assistant Secretary di Malaysian Tampin Bowling Congress Association kami, bowling di Malaysia. So saya memang hidup saya memang sukan. So memang saya sama ada saya bermain sukan atau saya bantu di sebalik tabir. Saya bantu kawan-kawan saya yang macam sekarang dah banyak teammate saya yang jadi jurulatih, termasuk suami saya sendiri. So saya memang darah daging saya memang sukan lah. Semua yang saya lakukan tu memang berkait rapat dengan sukan. Sama ada saya bermain, saya bantu dari segi office di MTBC dan rakan adik-adik saya yang lain, yang junior-junior saya yang lain pun, kadang sebab saya passion saya is sport psychology. So saya bantu motivasi mereka juga kadang-kadang. Sebab kadang bukan senang nak jadi atlet kebangsaan ni. Kadang orang tengok bahagian glamour saja, tidak tengok bahagian sebalik tabir sebelah yang berapa banyak you kena kerja keras. Kadang bukan semua orang, daripada 100 orang mungkin 2 orang je yang akan lepas untuk menjadi juara kebangsaan, juara Asia, juara dunia. Bukan semua yang akan dapat capai tahap yang tertinggi. So kita kena selalu bagi mereka motivasi jugalah. Itu yang orang tak nampak kan sebenarnya. Kita gembiralah mendengar yang Charlene masih berjasa, memberi bakti lagi bagi mereka atlet muda ni. Charlene, nak tanya juga, mungkin Charlene boleh kongsikan bersama dengan kami sepanjang karier 28 tahun ini, apakah momen yang sangat-sangat memberi kesan kepada Charlene? Mungkin kami tak merasai, tapi Charlene sendiri maknanya melalui satu perjuangan yang cukup besar dan sehingga membuahkan kejayaan. Momen yang terindah lah, salah satu yang memberi kesan pada Charlene. Ada banyak. Alhamdulillah Charlene memang bernasib baiklah, memang mendapat melalui banyak pahit manis, kenangan pahit manis dalam kerjaya Charlene 28 tahun ni. Saya cakap juga antaranya ialah masa Charlene menang Masters event di Sukan C di Kuala Lumpur, sebab saya dapat menang di depan keluarga Charlene, di depan peminat-peminat sukan tanah air, terutama sekali di depan anak saya, Alia, dan pada waktu itu pun jurulatih saya dia menyuruh suami saya membantu saya juga jadi coach di event tu. So memang terharulah sebab dia pun ada, anak saya pun ada, coach saya pun ada. So semua orang nampak saya berjuang berhabis-habisan masa tu, sebab kejohanan tu, yang event tu, yang Masters tu hampir 12 jam. 12 jam untuk menang satu pingat emas. Sebab dari pagi kami pukul 8 pagi habis lebih kurang pukul 7 petang. Sebab kami kena main 16 game, lepas tu ada step ladder. Step ladder tu pun lama. First 2 game saya tie dengan nombor 3, saya kena ada sudden death roll off. Lepas tu saya main dengan Tanya, final pun tie. Dan saya menang pun hanya dengan 2 pin. So memang saya sebenarnya masa separuh jalan tu saya dah memang tak larat dah, sebab dah lama kan. Dan saya pun cakap pada saya, tak apalah, saya cubalah. Sebab saya tak nak lepaskan peluang yang ada, sebab saya tak tahu bila peluang yang akan datang macam ni lagi pada diri saya. Sebab
yalah masa tu pun kita nak menang overall title kan bagi contingent di Sukan C Kuala Lumpur. So saya fikir macam mana kalau satu emas yang saya ada peluang nak menang ni akan effect medal tally kita secara keseluruhan. Macam mana kalau tiba-tiba kita kalah juara keseluruhan sebab satu pingat yang saya lepaskan ni. So saya memang push diri saya semaksimum yang boleh. Saya memang seminggu selepas habis tu, alhamdulillah saya menang lah pingat emas. Memang seminggu lepas habis kejohanan Sukan C tu saya memang flat. Saya memang penat sangat. Seminggu untuk saya recover sebab saya memang hari-hari masa Sukan C tu saya 120% saya kasih. Saya jarang buat macam tu. Tapi sebab semangat untuk menang depan rakyat Malaysia tu memberi saya semangat yang memang sangat besar lah untuk lakukan untuk negara. Dan saya juga kena berterima kasih kepada ISN, semua fizio saya, doktor saya sebab mesua kami semua. Sebab kalau tanpa mereka pun saya tak mungkin dapat kecapi semua yang saya kecapi. Terutama sekali di Sukan C tu. Okey, Shalin, kita tahu bahawa setiap pemain bowling ni mereka ada skill masing-masing. Mungkin Shalin boleh kongsikan skill Shalin, apa istimewanya Shalin, sebab kita tahu bahawa main bowling kalau macam saya orang biasa kita ambil bola lambung ni macam tu. Tapi Shalin sebagai pemain profesional yang bertahan selama 28 tahun dalam sukan bowling ni, mungkin Shalin nak kongsikan sedikit tips ataupun skill macam mana Shalin boleh berjaya sampai sekarang. Boleh berjaya tu saya tahulah, tapi dia bergantung pada setiap individu. Mungkin yang saya tengok dan apa yang feedback yang saya dapat daripada jurulatih saya, jurulatih oponen saya dan coaches yang lain di seluruh, bukan di seluruh Malaysia je lah, tapi seluruh dunia, ialah ketahanan mental saya. Ketahanan mental saya sebab tu sebab memang saya minat psikologi sukan. So tu memang forte saya lah, saya kira. Walau apa-apa situasi pun yang sukar, alhamdulillah saya dapat keluar daripada situasi itu dan saya dapat motivatekan teammate saya yang lain. Walaupun saya main tak bagus pun, tapi saya dapat alhamdulillah saya dapat motivatekan teammate saya yang lain supaya mereka bermain bagus. Sebab kadang kalau kita fikir as a team, memanglah kita selalu nak kita sendiri je menang kan. Tapi when you fikir as a team, you kena bantu orang lain sebab at the end of the day bendera Malaysia yang naik. So tu yang paling penting. Saya walaupun saya bersara daripada pasukan kebangsaan, tapi saya masih akan bertanding di peringkat profesional insya-Allah kalau semua COVID ni kembali turun kan. Saya plan untuk pergi join sirkuit profesional di Amerika Syarikat. Kerana itu salah satu cita-cita saya yang saya tak dapat capai lagi. So saya akan cuba untuk capai cita-cita itu sebelum saya fully bersara daripada menjadi pemain. Maknanya sebelum bersara sepenuhnya tu nak dapatkan dulu, nak bermain dulu dalam saingan profesional. Yes, betul. Baik, kita gembira sebenarnya mendengarnya. Rupanya ini bukan titik noktah untuk kerjaya bowling bagi Shalin. Rupanya selepas ni ada juga perancangan untuk ialah ke next level orang kata ya. Jadi Shalin disebutkan daripada 100 orang yang mungkin mencuba untuk menjadi seorang atlet skuad negara, mewakili negara dan sebagainya, mungkin 2 sahaja yang mampu untuk ke arah itu. Dan untuk mencapai satu taraf ataupun status atlet sukan antarabangsa, world class atlet, apa yang sebenarnya menjadi salah satu resepi bagi Shalin yang boleh dikongsikan bukan saja bagi orang biasa, rakyat biasa, tetapi bagi para atlet lain yang kini mungkin juga masih berjuang dari segi emosinya, mentalnya, psikologinya. Bagaimana Shalin mengekalkan kekuatan mental itu? Pada saya sebab banyak orang sekarang, setengah orang dia fikir bila you dah kuat fizikal, you akan kuat mental. Benda tu sebenarnya bukan macam tu. You kena berlatih sebanyak mana you berlatih fizikal you, juga untuk mental game you juga yang sama. So banyak atlet kan dia rasa bila dia dah bagus teknik semua dia akan automatically menang. Tak, sebab bila kita bertanding di peringkat tertinggi, the next level, semua orang akan jadi pakar, semua orang mahir. So apa yang akan membezakan you dengan opponent you? So is kekuatan mental yang menjadi key pada saya dan saya rasa pada semua atlet-atlet yang memang Olympic champion, Asian champion, world champion. Sebab
di saat-saat genting tu, keputusan cara kita handle pressure yang akan datang tu akan membezakan sama ada kita menang pingat emas, perak atau gangsa. Pada saya lah, saya rasa. Dan nasihat saya mungkin pada junior-junior saya, tim atlet yang baru nak naik, ialah pertama sekali kita kena setkan nawaitu kita betul lah. Your intentions, why you are doing this. Because kalau nak jadi ahli sukan ni memang tak semua orang akan jadi macam Datuk Nicole, macam Datuk Lee Chong Wei, macam Azizul. Tak semua akan jadi macam tu. So kadang-kadang pengorbanan tu akan lebih daripada pencapaian apa yang kita capai. Kadang orang tak nampak pun kita apa yang kita sumbang. Tapi kalau niat you memang untuk menang untuk negara, insya-Allah memang you akan dapat kecapi lah saya rasa. Sebab semangat patriotisme tu akan membantu you dalam situasi-situasi susah. Sebab kadang you akan terduduk fikir juga, kenapalah saya buat macam ni kan. Tapi macam bukannya kadang you bersara pun orang tak kenal pun you, orang you tak ada banyak, you lose a lot of things lah actually then you gain, but because you are so proud that you're able to make a difference to Malaysians, to bowling, to sports in Malaysia, so you buat. Di nawai tu, memasang niat tu adalah antara komponen yang sangat penting kan Fariha? Betul. Shalin, mungkin bila satulah, sebab kita tahu Shalin kan macam bila dekat ni serius dan sebagainya kan. Bila dah bersara tidak mewakili sukan ini dalam negara, mungkin satulah yang orang tak tahu mengenai Shalin. Sebenarnya Shalin macam mana? Sebagai kita tahu bahawa Shalin atlet negara, tapi bila dah bersara ini kita nak tahu salah satu sebenarnya Shalin mungkin berlainan. Berlainan. Memang berlainan. Siapa yang kenal saya personally memang cakap, lain lah you tengok kat TV kan, garang, agresif. Tapi bila tengok real life macam macam biasa je. Tapi saya memang biasa sebab cara you tengok saya, bila saya bertanding saya memang agresif lah sebab saya ada opponent. Dari segi sport psychology pun you need to takutkan opponent you. Walau on the lane saya memang agresif, tapi bila off the lane saya dengan opponent saya kita orang gelak-gelak. Banyak opponent saya good friends. Macam Tanya, kita tengok hari tu yang masa Sukan C kan. Saya menang dia Masters tu pun kami berpeluk lepas saya menang sebab saya memang tengok dia daripada dia kecil. Saya roommate, kita roommate masa kita orang dekat pro circuit. So bila kita bertanding memang kita akan ada persona lain lah. Bila di luar pertandingan tu saya biasa je. Cakap banyak pun ada juga. Saya suka buat kelakar. Tapi itulah, kalau you kena mengenali diri saya dengan lebih baru you tahulah. Macam kalau sebab banyak orang tengok dari segi one side, atlet, media semua. Tapi off the lane saya biasa je lah macam semua orang yang lain. Okey. Shalin, kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih segala jasa dan pengorbanan Shalin Zulkifli dalam mewakili negara sukan tempik ni. Banyak sangat pingat dan juga pengalaman yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih Fariha, Sofian, Amasila. Dan lagu ini semua doakan saya juga. InsyaAllah. Dapat capai satu lagi cita saya, insyaAllah tahun ni atau tahun depan. Terima kasih juga kepada semua rakyat Malaysia yang banyak doa saya selama 28 tahun ni. Memang saya sangat terharu dan saya sangat bersyukur. Semoga Allah balas semua doa-doa kalian berlipat kali ganda. Terima kasih banyak. Sama. Lagu ni khas untuk Shalin. Kita mengembalikan kenangan lalu. Dan kita harapkan semoga maju jaya untuk Shalin dan semoga impian untuk ke peringkat antarabangsa tercapai. Baik, sebelum kita menutup tirai pada hari ini, nak kongsikan sedikit. Isnin ini jangan lupa untuk menonton MHI kerana kita ada impact PKP terhadap industri pelancongan. Pastinya terus setia bersama kami lah di MHI. Terima kasih semua. Jaga diri. Kita jumpa lagi isi hadapan. Assalamualaikum.